Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Seawalnya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan masa untuk hadir ke surau, dan telah pun sama-sama kita melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, iaitu pada muka surat yang ke-285. Kitab Rumi 285, kitab Jawi 108. Ya, Rumi tu jadi tebal sikit lah. Baik, iaitu dengan tajuk Qalam, makhluk Allah yang bernama Qalam. Ya, dalam tajuk yang besar, beriman kepada hari kiamat. Tajuk tu. Jadi masih lagi ada huraian dia, sambungan dia, wajib beriman dengan hari kiamat ni. Kita akan sambung malam ini dengan tajuk Qalam. Baik, jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita, marilah dahulu kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita sambung dengan tajuk Qalam, di muka surat kitab Rumi 285. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Qalam. Dan demikian lagi wajib kita iktiqadkan qalam, iaitu jisim yang amat besar yang nurani. Ia adalah makhluk Allah yang bersifat jisim. Dan sifat dia nurani, maknanya nur, cahaya, yang telah menjadikan dia oleh Allah, Ta'ala, dan menyuruh ia akan dia dengan menyuruh barang yang telah ada ia, dan barang yang lagi akan diadakan akan dia hingga hari kiamat. Menyuratlah untuk pena kan, nak menulis lah, ya. Macam kita dalam bahasa Arab qalam juga dah. Bahasa Melayu mari pen, pen tu, pensel, pen tu kan, nak menulis tu. Jadi demikian jugalah qalam ini, nama dia pena.
yang nak menyurat lah, menyurat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalamullah, ya, Al-Quran itu, kemudian untuk menyurat segala suratan-suratan, nanti akan ada sambungan dia, iaitu malaikat pencatit, yang maka nak catit pun juga disuratkan juga dengan kolam ni. Baik. Maka kata setengah ulama, panjang kolam itu 500 tahun perjalanan dan lebarnya demikian jua. Jadi nak sebut kolam ni besar lah. Maka kita tak boleh nak gambarkan seperti mana kolam hak kita duk guna. Ada. Tak boleh lah. Kita guna pun kolam juga. Pensel tu pun kita nama dia, ya, disebut kolam juga, tapi tak samalah. Yang ni dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makhluk Allah yang besar lah, ya. Yang kita bicara dulu pun umpamanya kursi dan juga arsh, arsh Ar-Rahman, lagi besar lah. Baik. Kemudian ada cerita ringkas begitu, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masih lagi sifat dia, nama dia majhul, ya. Kerana ia ghaib, yang kita tidak nampak bagaimana keadaan dia yang sebenar. Jadi sekadar itu yang kita wajib imani, ya. Maknanya ada makhluk yang nama dia qalam, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat jisim lah, kan. Makna yang lain-lain ni semua jisim belaka, ya, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, kerana makhluk ini bersifat mujassimah, ada jisim. Maka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah dengan yang baharu. Mana makhluk semua berjisim, Allah tu tidak boleh kita nak kata berjisim, mujassimah. Sebab itu dalam perkara beberapa ayat dan juga hadis yang dikategorikan sebagai mutasyabihah, yang berikan kesamaran kepada kita, maka kenapa mutasyabihah? Kerana boleh mendatangkan kesamaran. Hal keadaan umpamanya beberapa ayat yang disebutkan yadullah fawqa aydihim, lagi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di situ hak awal tadi yadun, yang kedua wajah. Maka ada kemungkinan mendatangkan kesamaran dan mendatangkan keraguan. Hal keadaan boleh jadi, ya, di akhir zaman ini, kerana kita jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bicarakan salafus soleh yang hidup pada kurun ketiga Hijri dan sebelumnya, mana kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tak apalah, mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan tafwid. Maknanya hal keadaan, kalau kata yadun itu sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tak mari tanya macam-macam dah. Tapi dikhawatiri di masa kita ni mari tanya, mari jadi apa kata sama tadilah, ya, adakah Allah ada tangan, mari jadi begitu, dikhawatiri begitu, maka itulah mari takwil, ya, yadun ay qudrah, iaitu kekuasaan Allah. Maka ia tidaklah kita nak sebut lari daripada maksud ataupun mafhum daripada ayat tersebut yang kita bicarakanlah sebelum ini. Umpama yang hadis yang menjelaskan tentang mencegah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apa? Maka di situ pun ulama memberi tafsiran ataupun kepahaman dalam biyadi, hadis tersebut itu kuasa. Kerana di kita nak boleh tegah ni, nak boleh larang ni, pertama ia dengan kuasa dulu. Umpamanya bapa, ia ada kuasa nak menyegah atau melarang si anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat. Bukan hal keadaan membawa maksud yadi, tangan itu dengan tangan semata. Maka di situ juga menggambarkan bahawa tangan dalam hadis tersebut membawa maksud kuasa yang ada. Boleh jadi dengan tindakan dia, ya, mengunci pintu kau contoh,
padlock tak bagi anak tubik je tu. Maka contohlah itu antara contoh yang menggambarkan dari sudut yadun itu membawa maksud kepada qudrah. Baik. Jadi demikian jugalah ya yang kita bicarakan ini ya, makhluk Allah qalam yang disebutkan cirinya jisim yang amat besar yang nurani. Ya, daripada nur lah, nurani ni daripada nur. Demikianlah malaikat pun daripada nur juga kan. Tu. Baik. Maka situ je sikit pendek ya. Kerana huraian dia tidak panjang kerana ialah tidak datang ya nas yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang qalam ni. Baik. Kemudian kita membicarakan sambungan dia iaitu malaikat pencatat. Kita bicara dah dulu dalam tajuk wajib beriman kepada para malaikat ya, malaikat pencatat yang disebut dalam kitab ni nama dia hafazah. Rocky Atik tu dia menggunakan istilah hafazah ya, atau walaupun di sana hafazah tu bawa masuk penjaga, bukan nak jaga orang tu, makna dia jaga dari sudut rekod lah, nak menyuratkan. Kalau hak baik dia buat, disuratlah kebaikan. Kalau hak buruk dia buat, disuratkanlah keburukan. Tidak terlepas sedikit pun daripada hamba akan suratan daripada para malaikat. Baik. Maka yang diceritakan ini malaikat pencatat, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan beberapa malaikat yang diwakilkan dengan menyurat. Ni menyurat ni dengan tinta lah yang kata qalam tadi. Bermula mereka itu 3 bahagi. Yang pertama yang menyuratkan atas segala amal hambanya di dalam dunia. Yang inilah namanya hafazah tu, Rocky Atik. Dan yang kedua yang menyurat daripada Lauh Mahfuz akan barang yang dalam suhuf malaikat yang diwakilkan dengan tasarruf, yakni tugas pada alam pada tiap-tiap tahun. Yang ni menyurat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa yang berlaku lah ya, tasarruf tugas. Baik. Dan yang ketiga yang menyurat pada suhuf malaikat akan kitab yang dihantarkan di bawah arasy. Ini pecahan malaikat pencatat. Baik. Maka malaikat yang kedua itu ialah yang kedua tadi yang menyurat daripada Lauh Mahfuz akan barang yang dalam suhuf malaikat yang diwakilkan dengan tugas tasarruf tadi pada alam pada tiap-tiap tahun. Baik, malaikat yang kedua itu ialah yang menyalin daripada Lauh Mahfuz akan kadar segala pekerjaan yang hendak dikerjakan oleh hamba kepada suhuf mereka itu. Kemudian maka diberikan kepada malaikat hafazah. Hafazah yang kita sebut tadi, Rocky Atik lah. Maka dikerjakan oleh hamba atas kadar yang dalam surat itu jua tiap-tiap hari. Dan demikianlah adanya, tiada dikerjakan oleh seseorang itu lebih daripadanya, dan tiada kurang daripadanya seperti barang yang dalam surat itu. Yang ni hal keadaan yang disebutkan setiap orang itu telah ditetapkan ya, semuanya masing-masing pada Lauh Mahfuz ya, maknanya semualah ya, rezekinya, ajalnya, jodohnya semua dah disurat, dah tersurat pada Lauh Mahfuz. Cuma disebutkan di sini dipindahkan yang nama dia diwakilkan menyalin ya kepada malaikat yang nak mencatat yang di alam dunia ni, yang nama dia malaikat hafazah. Jadi hal keadaan malaikat ni maknanya bagaimana kalau disebutkan begini, malaikat ini tahu apa yang dilakukan oleh hamba lah ya. Dan sebab itu malaikat ini tidak terlepas daripada apa yang dilakukan oleh hamba. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka apabila habis rezeki seorang dan putulah segala pekerjaannya dan habislah ajalnya, maka datang malaikat khazanah menuntut surat yang hendak diamalkannya pada demikian hari itu. Maka berkata ia bagi mereka itu, tiada kamu dapat bagi taulan kamu pada kami suatu. Mana tak dapat dah disurat. Apa sebab? Sebab dah kembali tadilah, dah habis ajalnya. Maka kembali ia, maka didapatnya sudah mati.
Maknanya di sini disebutkan dalam kitab ini dan faham daripada kata ini bahawasanya adalah malaikat hafazah itu telah diketahuinya akan barang yang hendak dikerjakan oleh seorang di dalam harinya itu. Tadilah kerana disalingkan daripada Lauh Mahfuz segala dicatat belaka dah. Hari ni si A ni buat apa semua. Ada Lauh Mahfuz lagi dah jelas semua dah. Cuma setiap tahun tu tadi yang disebut malaikat yang kedua tadi yang menyurat daripada Lauh Mahfuz akan barang dalam suhu malaikat yang diwakilkan dengan tasarruf pada alam pada tiap-tiap tahun. Maknanya yang kita sedia maklum bahawa semua yang apa tu kita nak sebut berlaku, yang dilakukan, yang melakukan apa yang dilakukan oleh hamba ni dalam setiap hari dia. Begitu. Maka sebab itu tadi ni di dalam kalam Ibnu Abbas tadi, bila mana habis dah segala rezeki dia, putulah segala pekerjaan, habislah ajarnya, mana malaikat hafazah tahu orang ni sampai ajar dia. Maka dah selesai dah suratan bagi dia. Ya, setiap orang yang mati terputus dah lah. Suratan dia tak ada dah lah, pasal dia dah mati dah. Dah disebutkan malaikat hafazah ni kata begini, tiada kamu dapat bagi taulan kamu pada kami suatu. Taulan kamu tu hak yang dia nak minta suratan tadi. Maka kembali ia maka didapatnya sudah mati. Dah tadi. Mana malaikat hafazah disebutkan dalam kitab ni, dia tahulah seseorang yang dia menyuratkan itu bila apa, ialah kerana dah disaling, dia bawa mari kepada dia. Baik, itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tugas kepada pencatat, ya, pencatat amalan daripada para malaikat. Baik, kemudian selesai di situ kita berpindah kepada Lauh Mahfuz. Hak berkait tadilah yang kata Yaqut wal marjani, permata merah, zamrud permata hijau. Kolamnya daripada nur adalah tersurat di dalamnya hendak beri rezeki, dan ada padanya menghidupkan dan mematikan, dan ada padanya membesarkan dan menghinakan. Membesarkan di mana? Memuliakan dan menghinakan. Dan ada padanya yang hendak dikerjakan barang yang dikehendaknya pada tiap-tiap hari dan malam. Makna semua segala suratan tu duduk di Lauh Mahfuz. Makna sebab tadi disebutkan bahawa segala apa yang berlaku ni, baik kepada setiap orang, baik apa yang berlaku ni dalam dunia ni, dalam alam ni, semuanya tercatat ataupun tersurat di Lauh Mahfuz. Bermula tiap-tiap daripada perkara yang tersebut itu mempunyai hikmah yang mengetahui akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna ada hikmah lah, ya, dalam penciptaan makhluk Allah ini, ya, Lauh Mahfuz, qalam, kita bicara dulu kursi, arsh, dan lain-lain makhluk, termasuklah manusia ini juga. Maka ada hikmah, ya. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah cipta manusia ini nak menjadikan manusia ni sebagai khalifah, ya, nak memakmurkan bumi, nak mengurus tadbir bumi ni. Mana makhluk lain tidak sebagai khalifah. Ya, kalau kata makhluk-makhluk yang lain, dia disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kalau makhluk yang lain, umpamanya binatang, al-an'am ke apa binatang ni, yang boleh kita mengambil manfaat daripada dia, kita boleh makan dia, kita boleh guna untuk mengembala, membaca apa semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah cipta yang lain ni semua adalah untuk dimanfaat oleh manusia. Jadi kita boleh nak makan. Itu dah. Kita nak lembu, kita nak makan daging lembu, boleh sembelih lembu. Kita bila kita sembelih lembu tu, makna pada syariatnya kita tidak melakukan kesalahan. Mana bukan boleh kata mu jahat kat lembu. Lembu tu hidup, mu sembelih mati dia. Asal hidup dia jadi mati sebab mu sembelih, sebab mu nak makan dia. Tak apa, pasal memang Allah ciptakan untuk kita nak makan. Kalau tak boleh makan belaka. Tak.
Menatang mak boleh makan pasal kata begitu. Lepas tu tumbuh-tumbuhan makan tumbuh-tumbuhan. Dah boleh juga pasal dia hidup kok. Daripada kita tanam dia besar. Semua jugalah. Cuma hidup dia tu tidak seperti mana yang bernyawa lah kan. Makhluk yang bernafas, yang bernyawa tu. Maka ia tetap juga makhluk Allah. Samalah tadi ni luhum mahfuz qalam, walaupun kita tidak nampak, hanya sam'iyat yang kita dengar saja tapi kita tak nampak. Baik. Jadi nak sebut tadi ada hikmah. Dan jikalau tiada sampai akal kita daripada mengetahui atasnya sekalipun, walaupun akal kita tak sampai, memanglah ada perkara akal kita tu tidak sampai nak kita nak sebut menanggapi, nak tanggap dia, nak mengambil kepahaman. Hanya sekadar yang kita dengar dan kita kena yakin bila ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi, kita kena percaya walaupun kita tidak nampak. Itu nama dia perkara gaib yang bersifat sam'iyat, yang kita dengar daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Kenapa kita wajib percaya? Pasal ia datang daripada Allah. Allah cerita. Demikianlah juga syurga neraka. Kerana mari ayat cerita tentang dia, kita kena percaya. Alam barzah, kerana ada ayat mencerita tentang dia, kerana ada hadis cerita tentang dia, walaupun kita tidak melaluinya lagi. Dan pastilah kita akan melaluinya nanti. Cuma hari ini kerana kita hidup di alam dunia, dan kita akan berpisah daripada dunia. Setelah mana kita mati, kita akan berpindah ke alam barzah. Barzakhun, yang nama pemisah. Bila mati, yang terpisah daripada kehidupan dunia. Maka pelbagailah, maksudnya dengan mati tu cabut ruh kan. Maka matilah. Kau jasad tidak ada lah, tidak ada pemanfaat dah, tak ada apa dah. Kerana tu kena dikebumikan dia. Walaupun di sana ada orang yang simpan lagi dah. Ini bukan Islam lah. Dia awet lah nak bagi supaya kerana dia sayang, dia nak duduk lagi dengan jasad tu. Wahai jasad tu tak ada apa dah lah, pasal ruh tu dah dicabut dah. Dah dicabut daripada jasad, maka dah mati dah. Jadi selayaknya jasad ni dikembalikan ke tanah ni. Dia kena tanam. Tu. Kalau tak tanam sekalipun, tetap rohnya itu telah berpisah, yang nama barzakhun. Dah berpisah, dah pisah dah daripada dunia ni. Dia duduk di alam barzakh ni, bukan dia duduk di jasad. Jasad tu tak ada dah. Walaupun jasad tu diawet jadi mumia ke, duk tahan lama beratus tahun ke sekalipun, tetap rohnya itu telah berpindah. Berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh nama dia. Tu kepada tempat yang lain lah. Ataupun alam kubur, yang kita sebut alam kubur. Kerana dikuburkan orang. Maka tak kira lah yang kita bicara dulu. Kalau pun orang tu tak ada kubur, ke mana dia? Barzah dia kat mana? Pasal tak ada kubur. Tak, barzah tu adalah roh itu. Mana jasad tu di mana pun tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah, sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berpisahnya roh. Roh itu nanti yang diazabnya juga roh. Cuma hal keadaan adalah di sana yang kita bicarakan bila datang malakani, dua malaikat yang muka nakir, yang soal jawab. Maka di ketika itu ada pandangan yang mengatakan roh dikembalikan ke jasad itu, maka jasad itu juga ada kesan daripada kalau sekiranya ruh ini dalam kalangan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang jahatlah, yang buruk, yang tidak beriman, maka akan disiksa. Maka terkesan sama pada jasad dia. Yang adalah beberapa dah ditunjukkanlah kepada kita beberapa contoh jasad yang telah yang digali semula, maka dilihat dah ada perubahan dah pada jasad. Wahab baru saja dikebumikan. Ada yang jasad yang Allah pelihara walaupun puluhan tahun, tapi tetap masih lagi nak
jasad pelihara akan jasad dia. Kerana dalam kehidupan dia sekian ya amalan dia. Maka Allah pelihara jasad dia kan. Yang ada yang di kubur yang lama-lama nak balik dah. Nak diproses balik, maka ada jasad yang masih kekal seperti mana baru dikebumikan. Kain kafan pun masih lagi utuh. Kerana Allah pelihara. Tapi dari sudut logiknya dia nama dia keluar daripada logik lah. Patutnya dah ulat-ulat dah piseran dah. Puluh tahun lagi lah. Tapi kerana Allah berkehendak, maka tidak ada mustahil bagi Allah. Kerana boleh jadi maka tu bila dapat begini nak cari tengok apa hikmah lah. Bila tahu begini hikmah, maka apa amalan si mati untuk kita nak amal. Tu maka begitu. Demikian jugalah yang Allah siksa. Apa kejahatan si mati, supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh si mati. Maka masing-masing ada dia punya hikmah yang disebut ni. Maka bermula tiap-tiap daripada perkara yang tersebut itu mempunyai hikmah yang mengetahui akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja, yang tersurat di Lauh Mahfuz ni. Dan jikalau tiada sampai akal kita daripada mengetahui atasnya sekalipun. Memang akal kita terbatas. Irhas dan mukjizat para anbiya wal mursalin. Itu pelik belaka. Macam kita nak sebut, selalu kita sebut Nabi Musa, tongkat dia. Yang Allah kurnia kepada dia tongkat. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Firaun, maka Allah perintah datangnya sihirnya sesuai dengan apa yang berlaku itulah. Ya, sihir, tukang-tukang sihir Firaun ni semua kata contoh ni botol air lepas berjadi, semua jadi ular belaka. Maka Nabi Musa lepas tukar, Allah bagi jadi ular. Kenapa yang kata yang Nabi Musa ni mukjizat, yang lain itu sihir? Kerana ketika mana tongkat betul. Ketika lepas jadi ular betul. Bukan ular sihir khayali. Dia pokok sihir ni, dia punya nama dia sihir khayali. Mata je kita nampak. Ya, kerana telah dikaburi mata oleh makhluk halus jin tu. Nampak? Dia adalah jampi dia, menyok jampi dia dah. Dia lepas pok kita pun nampak. Nampak ular. Uish, takut lah. Tapi dia bukan ular betul. Ular mata kita yang nampak. Kalau dia tukar sihir tu botol air ni, dia jampi pok-pok, dia lepas pok, kita nampak ular. Maka mata kita je nampak ular, hakikat asal dia tetap botol air. Dia dah berubah pok. Dia macam hak ginilah kita sebut perempuan yang menggunakan susuk. Nampak? Perempuan umur 80, dia pakai susuk nampak macam 20. Jauh beza. Pasal jin yang disusuk masuk tu dah mengaburi mata semua orang, tak kata siapa. Melainkan mata orang yang nama dia terbuka hijab lah. Orang pok-pok nampak tu. Hak tu je lah. Dia nampak jin duduk situ gaya pok tu, nama dia terbuka hijab tak. Tapi sebenarnya yang kata terbuka hijab ni bukan satu keistimewaan. Kerana yang asas dia tertutup hijab tu. Pasal kita tak boleh nampak dia. Kita nampak kita jadi pening. Ada pening tu tengok situ ada pasal dia bukan sikit, banyak juga. Kata tak nampak tu lebih baik. Kalau nampak dia jadi pening, dia jadi tak ketahuan. Jadi kadang ada orang kata, nak nampak nak minta buka hijab, kita kata jangan, lagi pening. Tak perlu. Pasal Allah cipta tu comel dah. Bila Allah cipta makhluk itu terhijab daripada pandangan mata kita, ada cari apa cara nak buka hijab. Tak payah. Baik. Bermula hikmah itu, maka disebut sedikit. Bermula hikmah itu iaitu pekerjaan yang betul dan iaitu rahsia perbuatan. Dan faedahnya yang ditertib akan dia atasnya tiada kerana berkehendak Allah Ta'ala kepada suatu daripadanya. Maka tiada menjadikan arash kerana hendak memeliharakan daripada suatu. Kalau manusia demikian ada. Kita tak boleh kata Allah cipta manusia untuk manusia itu ada Allah nak mengambil manfaat daripada manusia agar manusia itu beribadat. Tak. Makna memang di situ hal keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lam itu bukan lam li ta'lil, bukan lam sebab. Sebab ni bawa masuk Allah cipta manusia sebab nak cipta dia nak jadi
apa nama nak ibadat kepada Allah. Maka itu hadirnya perintah, hadirnya larangan. Yang kata nama wajib, yang kata nama haram. Bagi Allah tak ada, tak boleh nak sebut bagi Allah wajib. Baik itu tak ada mari sebut. Hanya zat Allah Subhanahu wa taala saja yang namanya wajibul wujud. Wajib wujud, yang lain harus saja. Walaupun ada dah, tak boleh kita kata ada dah wajib ada dah. Pasal bila disebutkan wajib, maka kita meletakkan hukum makna Allah kena buat. Hal keadaan hak layak bagi Allah adalah, ya, kalau makhluk kita nak buat kursi tak duduk dah. Begitu. Tak. Kita buat katil kan nak tidur atas dia. Tak. Begitu. Itu makhluk. Ya, kerana kita nak mengambil manfaat daripada hasil yang kita buat. Tak. Kalau kita tak ambil manfaat, maknanya rugilah. Tak. Atau bahasa kasar sikit, bodoh lah mu buat dia. Mu buat saja-saja bodoh. Gitu. Tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptanya ada hikmah yang mana dah? Mana kalau kolam kerana hendak menghadirkan ia, tiada menjadikan akan kolam kerana hendak menghadirkan akan barang yang gaib daripada ilmunya ta'ala. Dan tiada menjadikan akan segala malaikat yang menyurat, dan tiada menjadikan akan lauh itu kerana hendak mendhabitkan. Yang ini semua dah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya yang kita bicara dulu berkaitan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kufurnya Abu Jahal umpamanya, Abu Lahab, maka bukan menggambarkan boleh kita nak kata bahawa Allah tidak adil kerana Allah menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab. Maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Cuma Allah tahu. Allah tahu ABC sikitlah sampai Z dah. Ni ramailah manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat tu. Maka Allah tahu. Kerana pengetahuan Allah tidak ada yang membatasinya. Bukan boleh kita kata berlaku hari ni, maka hari ni itu makhluk. Ya, maka Allah semuanya di dalam pengetahuan Allah belaka. Jadi walaupun makhluk itu belum lagi dilahirkan sekalipun, belum lagi Allah cipta sekalipun, maka semuanya di dalam. Orang ni kafir, orang ni beriman. Nampak? Ketetapan itu bukan yang Allah menentukan dengan Allahumma salli ala sayyidina. Kita sebut lagi mana? Ketetapan itu akan tetapi setelah mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepadanya, memberikan kita katakan panduan. Nah, panduan. Baik itu kalau orang yang tidak sampai dia duduk jadi, maka kerana Allah berkehendak nak pelihara dia lah, singa, rimau, pelit berjaga dia. Dah. Siapa dia besar. Itu siapa dia mati. Dah. Dia ni beriman tak? Mana beriman? Yang ni semayang, mana semayang? Kenal Allah, mana kenal? Dia duduk kenal. Dia macam mana bila begitu dia berlahir siapa ke mati, dia macam binatang. Abu Lahab yang sampai kepada kita, mereka itu yang beriman matinya sebagai orang beriman, yang kafir matinya sebagai orang kafir, adalah kerana pilihan masing-masing dalam kehidupan dia. Hal keadaan Allah tahu. Maka Allah tahu itulah yang tersurat dalam Lauh Mahfuz Allah Subhanahu. Baik. Dan ni tak habislah kita baca pasal ni panjang ni. Cerita tentang syurga ni panjang. Dan demikian lagi tu aja sikit Dan demikian lagi kita iktikadkan akan syurga, iaitu negeri nikmat yang disediakan bagi hamba-Nya yang dikasihi, iaitu segala yang salihin, orang yang soleh, mana orang beriman. Dan Allah dalamnya berbagai-bagai nikmat-Nya wala khatira ala qalbi bashar. Tidaklah pernah mata melihat. Mana kita tengok kita pergi mana? Di mana hotel yang paling banyak bintang dia? Kota ke Doha ke mana? Satu malam mana? Dubai. Satu malam berapa? Juta apa? Beratus ribu malam. Wish, kita kata sasar kita bodoh lah. Apa kita tengok? Maka masih lagi tidak boleh nak menyatakan beginikah syurga ada. Tak boleh mari kalam begitu. Walaupun kita tengok tak pernah nampak lagi ni, begini ni, maka ia tetap apa yang ada dalam dunia belum lagi syurga, belum lagi nikmat syurga.
Baik tu mari sebut mala ainur ra'at. Hak mana yang kita nampak ni hak paling dia mari sebut mala ainur ra'at. Pasal mata ni hak mula sekali. Bila kita nampak, kita akan simpan dalam ingatan. Oh, aku pergi sana gitu. Hak kita dengar, maka hanya sekadar yang kita dengar. Apalagi yang kita terlintas. Terlintas tu yang paling kecil sekali lah. Baik tu dia punya hamba yang benar-benar beriman kepada Allah agar kita dimasukkan dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Baik. Maka kedua-duanya dijadikan Allah Ta'ala lagi. Dan tempatnya itu di atas 7 petala langit. Yang di atas 7 petala langit, di atas 7 petala langit, di bawah arasy. Maka duduknya tepat dia lagu mana? Tepat di mana? Atas 7 petala langit tapi di bawah arasy. Dijadikan Allah Ta'ala syurga itu dahulu daripada neraka. Allah cipta dulu syurga, kemudianlah baru mari neraka. Maka kedua-duanya itu dijadikan pada hari Jumaat, seperti dijadikan rahmatnya dahulu daripada ghadabnya, yakni kemurkaannya. Hak datang ghadab inilah yang layaknya dimasukkan dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka alah syurga dan neraka itu sudah mewujud pada masa sekarang. Sudah mewujud, mana sudah ada, sudah wujud dah, cuma tidak lagi ada penghuni. Kerana penghuninya, Allahumma salli ala sayyidina, penghuni daripada hak penduduk dunia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hak hidup di dunia, kemudian mati, kemudian hidup semula, kemudian ditempatkan tu. Masa ditempatkan tu nantilah, iaitu selepas berlakunya kiamat tu. Baik. Tidak berpenghuni lagi. Baik. Maka alah syurga itu 8 yang berhampiran. Ada 8 kategori dia. Bermula yang terlebih afdalnya dan yang pertengahannya Firdaus. Dijadikan dia daripada emas. Dan iaitu yang terlebih tinggi, iaitu Jannatul Firdaus. Itu syurga Firdaus, iaitu lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana pada syurga ni adalah yang terlebih tinggi, itu adalah yang terlebih utama, terlebih tinggi, terlebih utama. Maka dia paling tinggi, utama. Kemudian turun. Manakala neraka sebaliknya pula. Hak paling bawah sekali adalah yang paling teruk sekali. Siapa dia yang paling bawah sekali? Allah sebut dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang munafik akan dimasukkan dalam neraka yang paling dalam sekali. Munafik. Apa sebab? Sebab dia pura-pura. Dia bukan Islam. Dia kufur, tetapi dia memperlihatkan Islam dia. Maknanya pura-pura kerana sifat kepura-puraan dia. Ya. Dan orang ni juga tergolong dalam golongan yang kekal dalam neraka, yang tidak ada yang dapat beri pertolongan kepada dia. Waliyadzubillah. Maka orang munafik ni dalam kalangan kita melihat ia sebagai Islam. Maka kita nampak ia sebagai Islam, tapi Allah tahu ia bukan Islam yang sebenar. Ini yang kalau ayat Quran mari sebut dalam kalangan munafikin Yahudi di Madinah. Ia seolah macam masuk Islam kerana terpaksa masuk Islam, hal keadaan dia tak suka. Maka dia mengambil peluang sebagai masuk Islam tadi tu nak nak cari ruang dan peluang nak menghancurkan Islam. Baik. Kemudian dan bermula jiran itu daripada emas dah, kalau kata tadi Firdaus daripada emas. Dan bermula jiran itu tiada bernafi-nafinya akan tinggi, dan di atasnya arasy, dan daripadanya terpancar-pancar segala sungai syurga, dan mengiringi akan dia pada afdalnya jannatu adn. Jannah adn, itu dijadikan daripada qasab syurga. Kemudian jannatul khuld, ada ia daripada marjan. Kemudian jannatul na'im, daripada perak. Kemudian jannatus salam atau jannah darus salam, daripada yakut yang merah.
Kemudian jannatul ma'wa daripada zabarjad yang hijau. Zabarjad hijau. Zamrud hijau tak? Zabarjad pun hijau juga. Zabarjad ni kalau ni bahasa Arab lah, bahasa ni mari batu peridot warna hijau. Kalau tetapi cari batu-batu permata, dia tidaklah dikenali hari ini sebagai zabarjad, ia dikenali hari ini sebagai batu permata peridot. Kalau zamrud lah. Kalau delima begitulah, batu-batu yang lain. Kemudian jannatul jalal daripada lu'lu' yang putih. Ni permata juga, permata putih. Kemudian jannah al-maqam wal qarar daripada kasturi yang sangat harum. Ini iaitulah kategori syurga. Cuma disebut tadi yang paling tinggi syurga yang diduduki oleh para Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-anbiya'i wal mursalin, iaitu hak paling tinggi sekali lah, jannatul firdaus. Baik, maka masih panjang lagi cerita tentang syurga ini. Masih ada lagi. Mari cerita bidadari syurga lagi. Banyak lagi. Bidadari ni mari seronok sikitlah tak bidadari. Tak. Bidadari ni pasal dia jadi bidadari ni bukan seorang, bukan dua tak, ramai. Dunia seorang kan. Itu seorang malaikat hak yang ada rezeki dapat dua, menikah dua kan. Itu rezekilah kan. Jangan pula kita kata hang ni menikah seorang tak ikut sunnah Nabi. Jangan gitu pula. Pasal apa? Hak utamanya sebenarnya sunnahnya apa dia? Menikah tu yang sunnah. Tak. Kerana hadis jelas an-nikahu sunnati. Menikah itu sunnah. Menikah itu sunnah, cukup ikut sunnah dah. Cuma siapa yang mampu nikahlah 2, 3, 4. Cuma jangan duk mengata orang menikah seorang mu seorang bini mu takut. Tak perlulah. Tak perlulah begitu. Pasal tu masing-masing punya ialah kemampuan masing-masing, ya. Tu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang ni kita akan sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang, menceritakan lagi berkaitan dengan syurga ni. Sebagai nak memperlihatkan kepada kita nikmatnya, mudah-mudahan kita tertarik, dan dengan demikian kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya, ya, benar-benar beriman kepadanya, agar nanti kita kembali kepada Allah dan ditempatkan dalam syurganya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat, ganjaran serta kefahaman daripada apa yang kita baca pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات